Assalamualaikum, hai, apa khabar semua? Bila kita sebut tentang syurga, apa agaknya yang terbayang dalam fikiran kita? Secara umumnya, kebanyakan agama di dunia ini mempunyai kepercayaan terhadap konsep kehidupan selepas kematian. Sebagai Muslim, kita wajib beriman kepada konsep syurga dan neraka. Hari ini saya nak kongsikan cerita tentang syurga menurut pandangan agama Kristian. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adib Saufan bin Nur Yazid dan di dalam perbincangan ini, saya akan kupaskan tentang konsep, nikmat syurga, keadaan di dalam syurga, siapa penghuni-penghuni syurga, ciri-ciri ahli syurga, serta amalan-amalan yang mendapat ganjaran syurga dan kitab serta riwayat yang berkaitan. Syurga berasal daripada perkataan Shamayim dalam bahasa Ibrani atau Uranos dalam bahasa Yunani yang merujuk kepada langit. Sebagai analogi, Tuhan telah menciptakan langit dan bumi, menunjukkan kedudukan langit adalah suatu keadaan yang berbeza dengan bumi. Kepercayaan terhadap konsep syurga merupakan salah satu daripada rukun iman dalam agama Kristian dan juga agama Samawi yang lain. Pemikiran ini sudah lama diguna pakai dalam kalangan masyarakat Kristian di Barat dan menjelaskan lagi tentang konsep penyatuan bahawa manusia akan dibangkitkan semula di syurga. Ada pula sebahagian daripada penganut Kristian menganggap konsep syurga ini hanya bertujuan sebagai gerakan psikologi agama. Jadi, tidak hairanlah jika terdapat golongan yang meragui, menentang, malah menafikan kepercayaan ini sebagai hanya satu helah. Menurut Karl Marx, agama ini ibarat candu kepada masyarakat dan syurga adalah konsep tertinggi daripada candu itu. Selain itu, ada juga pandangan yang menyatakan bahawa kepercayaan syurga itu hanyalah satu bentuk pemikiran yang digunakan untuk menakut-nakutkan penganutnya supaya tidak melakukan dosa dan menjadi lebih taat kepada ajaran agama. Sekarang kita akan kupaskan tentang gambaran syurga. Menurut majoriti ahli teologi Kristian, mereka berpendapat bahawa gambaran syurga merujuk kepada Firdaus, kota, negara dan kerajaan Tuhan. Syurga dan bumi tidak berada di dalam ruang dan dimensi yang sama. Namun, syurga dan bumi mempunyai titik persilangan dan disitulah tempat diciptakan syurga dan bumi pada hari kebangkitan kelak. Keadaan syurga itu juga boleh digambarkan umpama sebuah rumah. Jesus menggambarkan pemergiannya ke syurga untuk mendirikan tempat atau rumah bagi manusia. Pada asalnya, manusia ini diciptakan di rumah mereka iaitu Eden's Garden di syurga. Kemudiannya, Adam dan Hawa diusir daripada rumah mereka itu akibat daripada dosa yang telah dilakukan lalu diturunkan ke bumi. Tetapi, ada sebahagian ahli teologi Kristian yang lain berpendapat bahawa rumah tersebut adalah suatu keadaan dan bukan satu lokasi kerana kewujudan Tuhan itu sendiri adalah bersifat roh. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian nikmat-nikmat syurga. Syurga digambarkan sebagai sebuah kerajaan Tuhan yang bebas daripada sebarang kejahatan dan kekotoran. Tempat yang sangat indah dan penuh dengan kasih sayang Tuhan. Merujuk kepada Bible, manusia tidak akan dapat menahan betapa hebatnya kemuliaan Tuhan pada ketika itu. Maka di syurga nanti, penghuninya akan dapat merasai nikmat, kekuasaan dan kesucian Tuhan. Selain itu, penduduk-penduduk syurga akan menikmati keindahannya yang tiada bandingan dan melebihi daripada segala perkara yang terlihat di muka bumi ini. Dalam beberapa riwayat lain juga, ada menyebut bahawa di dalam syurga nanti akan kelihatan banyak harta karun yang cantik untuk dimiliki oleh penghuni syurga. Di syurga juga terdapat kebun-kebun yang terdiri daripada pelbagai herba dan buah-buahan yang lebih banyak daripada yang tertumbuh di bumi. Kelezatan buah-buahan syurga tidak dapat ditandingi seperti mana yang ada di bumi dan juga baik untuk dimakan. Bagaimana pula dengan keadaan di dalam syurga? Syurga memiliki 12 pintu yang diperbuat daripada permata
digambarkan dengan sebuah kota, rumah-rumah agam, jalanan yang diperbuat daripada emas, sungai-sungai, pokok-pokok yang ranum dan haiwan berkeliaran. Terdapat 3 konsep bagaimana keadaan di dalam syurga yang akan dibincangkan, iaitu rest, worship dan service. Rest tidak bermaksud berehat atau berhenti daripada melakukan sesuatu perbuatan. Rest merujuk kepada sesuatu perhentian untuk manusia kekal setelah melalui kehidupan di dunia. Worship pula merujuk kepada penyembahan kepada Tuhan. Manusia dan segala makhluk lain akan berterusan dan memuji dan menyembah Tuhan tanpa rasa penat dan lelah. Worship yang dimaksudkan adalah keimanan yang melebihi tahap kepuasan hakiki manusia sehinggakan manusia merasai keseronokan yang tidak terhingga dan tiada batasan. Servis pula merujuk kepada penyembahan penghuni-penghuni syurga yang tidak akan merasa penat dan lelah. Sebaliknya, mereka akan merasai nikmat cinta dan kasih sayang Tuhan sepanjang mereka memuji dan menyembah. Seterusnya, mesti kita tertanya-tanya, siapa agaknya penghuni-penghuni syurga ni? Bible menggambarkan keadaan di dalam syurga dihiasi dengan nyanyian malaikat. Sudah tentu malaikat atau angels adalah makhluk yang menghuni syurga. Nyanyian malaikat ini ibarat seolah-olah alunan muzik yang menghidupkan suasana kegembiraan dan keharmonian. Roh manusia akan diiringi oleh malaikat dalam perjalanan menuju ke syurga dan akan disambut oleh malaikat dan kanak-kanak. Barisan para malaikat yang mendiami syurga diketuai oleh malaikat Jibril dan Mikail. Juga bersama mereka para nabi, wali-wali suci seperti Saint Paul dan Saint Peter dan ramai lagi. Apa agaknya ciri-ciri ahli syurga menurut pandangan agama Kristian? Sebelum itu, adakah ahli-ahli syurga nanti saling mengenali antara satu sama lain seperti mana mereka mengenali ketika hidup di bumi? Persoalan itu penting kerana disebutkan bahawa manusia akan berjumpa dengan Tuhan secara semuka. Bagaimana pula dengan kenalan manusia di dunia? Syurga akan menjadi tempat perjumpaan semula bagi orang-orang yang beriman. Manusia akan bertemu dengan orang-orang yang mereka kenali dalam keadaan bahagia. Penghuni syurga akan dapat berjumpa dengan Jesus sebagaimana dia mengenali setiap orang-orang yang beriman. Di dalam syurga, manusia akan bebas daripada jangka hayat. Manusia akan kekal hidup dalam usia muda mereka sepanjang hayat mereka. Kewujudan manusia di dalam syurga tidak sama dengan kehidupan di bumi. Manusia akan diciptakan di syurga dalam keadaan yang lebih baik dan sempurna. Bagaimana pula cara untuk manusia dapatkan syurga? Bahagian seterusnya akan membincangkan tentang amalan-amalan yang mendapat ganjaran syurga. Menurut ajaran agama Kristian, terdapat beberapa syarat bagi seseorang itu diterima untuk masuk ke syurga. Antaranya ialah orang-orang yang melakukan perbuatan baik dan menjadi pengikut Jesus adalah layak untuk memasuki syurga. Walaupun pada asalnya manusia dilahirkan dalam keadaan berdosa, bagi mereka yang menjadi pengikut Jesus akan dibersihkan dosa mereka dan layak untuk masuk ke syurga. Jesus telah mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa-dosa seluruh umatnya. Oleh itu, harus difahami bahawa syarat bagi seseorang itu diterima untuk masuk ke syurga bukanlah bergantung kepada perbuatan baik semata-mata. Hanya dengan pertolongan Tuhan sahaja manusia boleh terselamat dan mereka yang menolak Jesus akan dihukum dan ditanggung dosa mereka sendiri. Menurut ajaran agama Kristian, seseorang itu wajib beriman kepada kelahiran semula selepas kematian dan manusia wajib beriman bahawa Jesus akan dilahirkan semula ke dunia untuk menjadi penyelamat buat penganut Kristian. Amalan yang dirujuk adalah seseorang itu harus melahirkan rasa cinta dan berkasih sayang kepada rakan, jiran tetangga, keluarga, saudara mara, malah musuh sekalipun. Mereka yang mempunyai sifat jujur sentiasa berkata benar dalam percakapannya dan terus akan mendapat ganjaran syurga. Apabila kita membincangkan tentang konsep syurga, banyak kitab dan riwayat yang menceritakan tentang gambaran awal syurga. Dalam agama Kristian, terlalu banyak pandangan daripada orang-orang gereja yang mendakwa diri masing-masing pernah berjumpa dengan Tuhan.
Malahan, sehingga ada sebahagian daripada mereka yang mendakwa perkara yang tidak disebutkan di dalam kitab dan riwayat asal. Di dalam Matthew 25 ayat 34, disebutkan bahawa Tuhan memuji orang-orang yang ikhlas dan menunjukkan belas kasihan terhadap golongan yang memerlukan, dan Tuhan menjanjikan ganjaran syurga buat mereka. Menurut Hebrews 11 ayat 13 hingga 16 pula, manusia akan kembali ke tanah air mereka yang asal, iaitu syurga, sebuah negara yang lebih baik, disediakan bandar buat penduduk-penduduknya. Di dalam John 14 ayat 1 hingga 3 pula, Jesus menjanjikan sebuah tempat yang telah disediakan oleh Tuhan buat pengikut-pengikutnya. Sebenarnya, banyak lagi riwayat-riwayat lain yang menceritakan tentang syurga, tetapi riwayat-riwayat di atas ini adalah gambaran awal atau bayangan yang diceritakan di dalam kitab-kitab Perjanjian Baharu. Secara majoritinya, kisah-kisah yang diceritakan ini banyak memberi penekanan pada gambaran bahawa syurga itu adalah sebuah kota suci di bawah kerajaan Tuhan dan didiami oleh penghuni-penghuninya. Setelah kita membincangkan pelbagai subtopik tentang syurga tadi, harus kita fahami bahawa pandangan agama Kristian terhadap gambaran syurga mempunyai pelbagai pendapat yang bermacam-macam. Konsep syurga yang digambarkan di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dan Baharu sangat kompleks sehinggakan banyak tafsiran yang mengelirukan umat Kristian. Tafsiran syurga yang berbeza-beza berpunca daripada penekanan yang diberikan pada sebahagian aspek. Lafaz dan makna yang berbeza memberi kefahaman yang pelbagai sehinggakan ada juga pendapat yang tergelincir daripada konteks asal. Namun, menurut dakwaan sebahagian ahli akademik Kristian, terdapat salah faham dalam kalangan umat Kristian dalam memahami tujuan muktamad yang sebenar. Syurga bukanlah destinasi terakhir bagi penganut Kristian, akan tetapi kebangkitan semula atau resurrection adalah pengharapan yang sebenar. Jadi, apakah tujuan muktamad bagi orang Kristian sama ada syurga atau kebangkitan di hari akhirat? Syurga dan bumi tidak berada di dalam ruang dan dimensi yang sama. Namun, syurga dan bumi mempunyai titik persilangan dan disitulah tempat diciptakan syurga dan bumi pada hari kebangkitan kelak. Oleh itu, sesiapa yang berada di syurga boleh berada di bumi juga. Kebangkitan pula dirujuk sebagai pengharapan terakhir umat Kristian kerana manusia telah berjaya mengalahkan kematian. Orang-orang yang tidak beriman sahaja yang akan kekal dalam kematian. Kematian pula melambangkan suatu penghinaan buat manusia yang tidak beriman kerana tidak dibangkitkan bersama-sama Jesus. Secara umumnya, kematian dilihat secara biologi dan klinikal yang bermaksud sistem badan manusia gagal berfungsi. Namun, orang Kristian memahami kematian dengan dua makna, iaitu kematian jasad dan kematian rohani. Kematian rohani adalah pemisahan antara roh manusia dengan Tuhan dan dirujuk sebagai mereka yang menentang Tuhan akibat daripada dosa yang telah dilakukan. Oleh yang demikian, apakah solusi dalam menentang kematian? Jawapannya adalah kebangkitan. Kebangkitan atau resurrection bukanlah bermaksud manusia akan dibangkitkan setelah kematian sebagai satu keadaan. Sebaliknya, ia difahami sebagai sebuah kehidupan fizikal yang diciptakan setelah satu tempoh kematian. Seseorang yang telah mati akan dibangkitkan semula dengan tubuh yang baharu pada hari akhirat kelak. Oleh itu, harus difahami bahawa kebangkitan selepas kematian dan kehidupan selepas kematian adalah dua perkara yang berbeza. Konsep kebangkitan secara fizikal yang dimaksudkan adalah darah dan daging manusia akan diciptakan semula tetapi dalam keadaan yang lebih baik. Macam kehidupan sebenar, setelah umat Kristian menjalani kebangkitan, kehidupan baharu akan dikurniakan buat mereka dan itulah yang dimaksudkan dengan syurga. Meskipun syurga merupakan tempat tinggal Tuhan, namun tafsiran Bible telah memberi ruang makna yang berbeza bahawa terdapat suatu tempat bagi orang-orang beriman dalam masa menantikan kebangkitan. Jesus akan dibangkitkan terlebih dahulu, kemudian disusuli oleh orang-orang beriman.
sebuah tempat akan disediakan buat mereka sementara menantikan kebangkitan baharu, iaitu intermediate state. Pada pandangan Katolik Rom, hanya mereka sahaja memahami tempat ini sebagai purgatory. Namun, tafsiran ini tidak diakui oleh mana-mana gereja Katolik yang lain. Kefahaman ini tidak dipersetujui oleh majoriti tradisi gereja Kristian, malah didakwa tidak menepati tafsiran sebenar Bible. Pada pendapat sebahagian golongan ahli akademik Kristian, Firdaus yang dimaksudkan sebagai syurga adalah tidak tepat kerana intermediate state lebih sesuai untuk ditafsirkan sebagai Firdaus. Menurut Bible, konsep intermediate state ini tidak mengurangkan sedikit pun kepentingan janji kebangkitan akhir yang dinanti-nantikan oleh umat Kristian. Konsep ini juga tidak akan mengabaikan kebangkitan manusia secara fizikal. Intermediate state adalah tempat di mana jasad dan roh akan disatukan, namun kesan daripada dosa lampau yang kotor, jasad manusia dipisahkan seketika dalam kematian. Roh akan berada di Firdaus sementara menantikan jasadnya dibangkitkan semula untuk disatukan. Namun, mereka yang berada di Firdaus masih belum mendapat nikmat Tuhan, tetapi keadaan mereka adalah lebih baik daripada di dunia. Firdaus telah disalahertikan sebagai syurga dalam pengertian moden kini. Pendapat sangat berbeza dengan majoriti kefahaman pemikir Kristian. Hal ini juga merujuk kepada kisah Jesus sebelum disalibkan. Menurut Luke 23 ayat 43, istilah paradise di dalam Perjanjian Lama berasal daripada perkataan Ibrani, iaitu pardes, yang diterjemahkan sebagai taman atau kebun. Paradise sering dirujuk sebagai Firdaus yang bermaksud syurga. Istilah Firdaus diertikan sebagai syurga dan tempat di mana Tuhan berada. Di dalam 1 Tesalonian 4 ayat 14, Jesus sendiri menyatakan bahawa dia akan menyediakan tempat-tempat bagi setiap orang yang beriman. Oleh itu, jelaslah bahawa Firdaus yang dirujuk adalah syurga dan satu tempat yang telah diciptakan. Selain itu, Firdaus yang dimaksudkan bukanlah tujuan muktamad bagi orang Kristian. Oleh kerana Firdaus hanyalah intermediate state yang bersifat sementara. Akan tetapi, menurut pendapat yang lebih kuat, pengharapan manusia terhadap syurga bukanlah suatu angan-angan yang tidak pasti, tetapi ia adalah pengharapan yang benar daripada Tuhan. Syurga adalah pengharapan setiap orang yang beriman untuk kekal bersama dengan Tuhan. Firdaus yang dimaksudkan syurga adalah pengharapan umat Kristian yang sebenar. Setelah menerokai ideologi dan pemahaman yang pelbagai, antara perkara yang dapat dirumuskan adalah pemahaman Kristian terhadap konsep syurga dan kebangkitan akhir zaman, mempunyai perbezaan dalam kalangan agama Kristian sendiri. Kefahaman bahawa Firdaus sebagai bukan syurga yang menjadi pengharapan umat Kristian, akan tetapi hanyalah intermediate state sementara menunggu kebangkitan adalah pendapat minoriti dan tidak mendapat perhatian ramai ahli pemikir Kristian. Berbeza pula dengan pendapat sebaliknya yang menyatakan bahawa Firdaus adalah syurga yang dinanti-nantikan. Namun, perbezaan pendapat ini tidak menjejaskan sedikit pun tentang tujuan muktamad orang Kristian, iaitu kebangkitan bersama Jesus dan bersama Tuhan. Harap apa yang telah dikongsikan tadi dapat menambah pengetahuan baharu dan memberi manfaat kepada kita semua. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.